الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menjadi hamba Allah yang taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita menjadi hamba Allah yang berusaha untuk meninggalkan keburukan dan kejahatan dalam hidup kita. Dan terima kasih kita pada pihak pengurusan Masjid Kota Damansara yang terus organize masjid ini untuk kemudahan kita beribadat. Dan terima kasih juga pada semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang mengimarah ke masjid ini sebagai bukti kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang layak memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kita berharap dengan kita berulang alik ke masjid ini, mungkin kita sekadar kenal muka, tak kenal nama, duduk mana, tak kenal apa jawatan kita semua, tetapi kita menjadi saksi antara kita semua yang kita ni orang beriman. Di akhirat nanti mungkin kita tak kenal dekat sini, kita tak rapat dekat sini, tapi insya-Allah kita yakin di akhirat nanti kita akan saling kenal mengenali kita, antaranya menerusi institusi masjid yang kita involve sama-sama ulang alik ke masjid, yang Nabi sebut berikan penyaksian kepada orang yang berulang alik ke masjid bahawa mereka itu adalah orang yang beriman. Jadi kita bertuah dan bersyukur kerana Allah memberikan kita ruang beriman kepada Allah dan dibuktikan keimanan kita menerusi berulang alik ke masjid. Banyak lagi bukti keimanan, antaranya jaga hak jiran, bukti iman jaga berikan kemuliaan pada tetamu, bukti iman iaitu bercakap benda yang baik, tinggalkan benda yang kotor ataupun diam bila tak boleh cakap benda yang baik. Jadi banyak sebenarnya bukti-bukti beriman, antaranya ulang alik ke masjid. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni sambungan kita menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya tak pasti dekat rak belah sana ada ke tak ada kitab ni. Yang rak belah sini ada, lebih kurang dalam 10-12 set ni boleh dapatkan. Siapa yang nak dapat, kita sama-sama alang-alang di kitab ni ada kat masjid ni, kita cuba nak habiskan sampai habis insya-Allah. Jadi sambil kita baca, kalau ada buku sendiri dia bawa balik ulang alik rumah, senang, dia boleh catat dekat tepi. Jadi saya tak pastilah kalau kat sini dia boleh conteng ke tak, tapi rasanya kita jarang bawa pen kan. Jadi kalau nak ikut tradisi ulama dulu, dia conteng pakai helio lah. Dia conteng pakai helio Jadi itu mungkin tuan-tuan berpandai lah. Yang penting kita nak isi ruang masa kita antara maghrib dan isyak untuk kita mendekatkan diri kita bukan sekadar kepada Allah, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi kitab hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi yang namanya Syama'il Muhammadiyah. Imam At-Tirmizi ada sebuah kitab hadis yang besar dipanggil Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi. Di antara 6 perawi hadis yang besar, yang paling mutawatir, yang paling diiktiraf selain pada Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i. 6 ni dipanggil Sunan Sittah. Itu kitab hadis yang menyeluruh, yang semua tajuk ada dalam tu. Kalau Imam Tirmizi ada macam-macam hadis, ada ribuan hadis dalam tu yang berpelbagai tajuk. Tetapi dalam banyak-banyak hadis-hadis itu dikeluarkan hadis-hadis yang spesifik, yang cerita tentang kepribadian atau kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan hadis-hadis itu dalam kitab ini yang namanya Syama'il, iaitu bermaksud kesempurnaan
ataupun kepribadian, ataupun kalau buku ni dibuat tajuknya keanggunan Muhammadiyah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan buku sirah, bukan buku sejarah, bukan buku nak tahu perjalanan Nabi hidup macam mana, besar kecil sampailah wafat, bukan. Ini bukan bukunya. Itu Sirah Ibnu Hisham, itu Bidayah wan Nihayah, itu Rahiqil Maktum, itu apa, Fiqhus Sirah. Itu banyak buku-buku sejarah yang lain. Cuma yang ini lebih kepada cerita pasal kepribadian Rasulullah, yang bermula dengan tajuk ataupun bab yang pertama tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berakhir nanti bab yang ke-86 kalau saya tak salah, iaitu mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-56, melihat Rasulullah dalam tidur. Baik tuan-tuan sekalian, kali ini kita nak sambung hadis yang ke-8 daripada cucu Rasulullah, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Cuma semua sebelum kita nak start dengan hadis yang ke-8 ni, saya suka untuk nak ajak tuan-tuan untuk kita berselawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajalah supaya kita nak imarahkan masjid ini bukan sekadar dengan zikir, tapi juga dengan selawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap kita orang masjid ni tak malu dah nak keluarkan suara untuk, saya faham tuan-tuan tawaduk, saya faham yang jenis suara perlahan, cakap pelan-pelan, zikir senyap-senyap, tapi sekala lah kita selawat, especially orang lelaki lah, orang perempuan, ibu-ibu boleh slow-slow sudah. Kita cuba selawat pada Nabi SAW, bukan sekadar nak mengejar manfaat 10 kali selawat sebagai pulangan yang Allah beri kepada kita dengan setiap satu selawat, tapi kita berharap juga selawat itu boleh membangkitkan aura semangat kita bila baca hadis-hadis Nabi. Dan kita berharap dengan selawat itu menghilangkan kegelisahan kita, selawat itu membuka jalan-jalan kesulitan kita juga, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري, أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري, أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور, أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey, siapa yang nak guna kitab dalam masjid ni pun ada. Siapa yang nak beli kitab ni, tak silap saya dengan Haji Khalil ada kat luar. Saya pernah tinggalkan kitab ni dekat Haji Khalil, harganya RM35 hardcover. Tu Haji Khalil tunjuk dekat pintu tu ada. Siapa yang nak dapatkan daripada dia pun boleh. Bayar bila-bila, anytime boleh bayar. Jumpa dengan Haji Khalil dekat luar. Itu boleh bawa balik rumah. Nak wakaf kat masjid pun boleh, nak bawa balik rumah senang. Boleh catat-catat, boleh tulis kat tepi-tepi tu. Baik, seselagi sekalian, tuan dan perempuan, kita nak sambung cerita pasal fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 daripada Hasan bin Ali, aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah kepada pak cikku yang bernama Hindun bin Abi Halah. Hasan bin Ali ni cucu Nabi. Hindun bin Abi Halah ni anak tiri Nabi, iaitu anak Sayyidatina Khadijah dengan suaminya yang kedua. Sayyidatina Khadijah kahwin dengan Rasulullah sebagai suami yang ketiga. Suami yang kedua nama Abi Halah dan anaknya bernama Hindun. Jadi merupakan anak tiri Rasulullah merangkap pakcik kepada Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya kepada pakcik dia yang bernama Hindun bin Abi Halah, dan semestinya lah bila title anak ni kita nak tanya tentang privacy, tentang fizikal, tentang apa yang orang lain tak nampak di luar. Jadi nak tahu yang di dalam, kena tanya orang yang paling rapat lah. Antaranya anak sendiri, anak Nabi, anak tiri kebetulan. Kalau anak lelaki Rasulullah kecil-kecil dah meninggal dunia, contohnya Ibrahim, ini kan kecil-kecil lagi dah meninggal dunia, dimakamkan di Baqi' tu. Jadi yang ada anak tiri. Jadi Hindun bin Abi Halah ni bagi tahu, Sayyidina Hasan bin Ali bagi tahu pakcik dia lah orang yang paling tahu pasal Nabi. Aku sangat berharap Hindun dapat menceritakan beberapa sifat Rasulullah kerana aku mahu mencontohi baginda. Jadi kita baca kitab Syama'il ni bukan sekadar nak tahu mana yang kita boleh ikut, kita ikut. Cuma bab fizikal ni tak semua kita boleh ikut. Bab fizikal kita sekarang mungkin boleh tahu. Tapi siapa-siapa yang kebetulan fizikal Nabi ada pada dia, beruntunglah dia. Yang tak ada pula tak perlu buat operation, nak makan hormon ke apa supaya nak jadi macam fizikal Rasulullah, tak perlu. Cuma sekadar tahu sahaja. Okey. Kata Hindun bin Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatul badri atwala minal marbu' wa aksara minal musyadzab azim al-hama. Rasulullah ni seorang lelaki yang ada karismatik ataupun berwibawa, wajahnya cerah bagaikan rembulan yang bersinar di malam hari. Maknanya wajah yang cerah tapi tak menyakitkan mata tengok. Sebab orang Arab nak tahu cerah tak cerah, diumpamakan macam bulan, tengok tu tenang. Ada cerah lagi, cerah bersinar, tengok sakit mata, macam pedang. Bersinarnya pedang tu pula tengok sakit mata. Matahari cerah tapi nak tengok tak boleh. Tak boleh. Tapi rembulan, sinaran mata bulan yang ketika dia mengambang, dia akan menerangi. Kalau sekarang ni awal bulan Qamariyah contoh, awal Rejab, jadi bulan ada anak-anak bulan sikit-sikit macam tu, cahayanya tak apa nampak. Tapi bila sinar rembulan betul, Lailatul Badri ibarat apa, cahaya yang keluar pada pertengahan bulan lah, bulan penuh, bulan mengambang tu, kita tak appreciate bulan sebab kita ada banyak cahaya. Tapi kalau duduk dekat sebuah tempat yang gelap, contoh kalau di padang pasir contoh, masyarakat Arab, mereka appreciate, mereka hargai bulan tu sebab bulan lah yang menerangi mereka. Kalau tuan-tuan masuk hutan, pergi camping, pergi duduk dekat tepi pantai mana-mana, sekali-sekala kita kurangkan guna pencahayaan artificial yang biasa kita ada dekat bandar ni. Kita guna cahaya-cahaya yang betul-betul ada dekat luar bandar tu, baru kita akan dapat energi kita yang sebenar. Itu dari sudut metafizik lah. Cuma nak bagi tahu, orang yang biasa dengan cakrawala ni, mereka akan menghargai apa yang ada, dan mereka akan bukan sekadar tahu bulan ini fungsinya untuk ilmu falak, tahu tentang air pasang surut, tahu tentang cara nak kira kalender. Bukan itu sahaja, tapi bulan boleh diumpamakan dengan perumpamaan, antaranya kecantikan atau keindahan ataupun cahaya putih bersih yang ada pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni, kata Hindun bin Abi Halah, iaitu bagaikan rembulan yang bersinar pada malam hari, dan baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada orang yang tinggi. Di kalangan orang Arab, Nabi ini taklah di kalangan yang tinggi sangat dan tak pula di kalangan yang rendah sangat. Nabi ini rajulun marbu'an, iaitu pertengahan. Dan kepala Nabi azim al-hamah. Azim al-hamah ni kepala Nabi besar, tengkorak Nabi ni besar. Bukan besar kepala, itu kita.
Nabi kepala besar, lain besar kepala tu saya. Besar kepala orang kata kan, tentang ni sikit besar kepala, tu besar kepala, ini kepala besar. Tapi kepala besar ni bukanlah maksud cacat pula. Jangan bayang kepala besar badan kecil, tak. Badan Nabi tu anatominya cantik, maka sesuai dengan kepalanya, yang sesuai dengan struktur tengkorak yang ada pada kepala, dan juga sama dengan tulang belulangnya daripada orang Arab yang kita tengok. Tegapnya orang Arab itu, Nabi lebih tegap daripada orang Arab. Orang Arab besar, Nabi tak besar sangat, Nabi tak kecil sangat. Kemudiannya rajul sya'ri, rambut Nabi beralun, tak lurus sangat dan tak kerinting. In faraqat aqisatuhu faraqa wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata uzunaih. Ketika rambut Nabi panjang, kalau terurai, kalau rambut Nabi panjang, Nabi akan belah dua. Nabi akan belah dua lah. Itu ketika rambut panjang. Maknanya belah rambut ini dia bukan sekadar sunnah Rasulullah SAW, malah dia sunnah pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Kalau kita buka tafsir Ibn Kathir, cerita pasal ayat wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah sebut ketika kami memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim boleh melaksanakan perintah-perintah itu. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir, ada banyak perintah-perintah, antaranya asyarah khisal, iaitu 10 perkara yang melibatkan pengurusan diri. Saya pernah cerita dulu, 5 kawasan kepala, 5 kawasan badan. 5 kawasan kepala iaitu belah rambut, iaitu merapikan rambut. Rambut jangan biar kusut masai, tak boleh, kena sikat, kena belah kalau boleh. Jadi Nabi belah rambut ni zaman Nabi Ibrahim lagi. Mana bukan sekadar sikat je, kalau boleh belah. Tengok jenis rambut lah, ada orang rambut memang boleh belah. Ada orang rambut belah tepi, belah tengah teruk muka dia. Kan saya belah tepi, belah tengah macam pelik sangat. Ada orang rambutnya memang jenis begitu, mungkin bergulung-gulung, tak boleh nak belah. Nak belah macam mana ustaz? Belah dia telangkup balik, belah telangkup balik sebab dia bergulung. Nabi punya jenis sebab dia rambut beralun, jadi Nabi belah supaya mudah untuk nak diuruskan. Farqur ra'si ni Nabi Ibrahim buat. Nabi Muhammad meneruskan legasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Belah rambut, lagi apa? Qasyus syarib, menipiskan misai. Nabi Ibrahim buat ni dan Nabi Muhammad teruskan. Nipiskan misai, simpan janggut. Lagi apa? Istinsyak matmadah, masuk air dalam hidung, masuk air dalam mulut, komo-komo masuk air hidung, semua ni macam kita buat dalam sunat-sunat wuduk tu. Mana sedut air ke dalam hidung, istinsyak, lepas tu hembus. Komo-komo dalam mulut namanya matmadah. Nabi Ibrahim juga buat benda ni. Satu lagi as-siwak, iaitu berus gigi. Yang utamanya siwak ni dengan kayu arak tu lah, dengan kayu sugi tu. Tak ada kayu sugi, guna berus gigi biasa. Ini 5 kawasan kepala yang dibuat oleh zaman Nabi Ibrahim lagi. Okey, 5 kawasan badan iaitu natful ibti, cabut bulu ketiak, hulukul anah iaitu cukur bulu kemaluan, taklimil azafir, potong kuku, kemudiannya al-khitan iaitu berkhatan, potong sikit kulit yang ada pada kepala khasyafah, dan yang kelima iaitu membasuh kemaluan dengan air ketika bersuci. Walaupun boleh bersuci lepas kencing, lepas buang air besar, kita boleh lap je dengan tisu kering ataupun dengan benda-benda yang kesat, yang kering, yang tidak bernajis, yang tidak dihormati. Jadi boleh tu istinja, tanpa guna air boleh, nak guna tisu sahaja. Adalah syarat-syarat istinja, tuan-tuan, kita dah ulang kaji dalam kitab fiqh. Tapi basuh dengan air ni lebih baik daripada istinja dengan benda yang kesat semata-mata. Jadi nak katanya farqur ra'si, in faraqat aqisatuhu faraqa. Jika rambut Nabi terurai panjang, Nabi akan belah dia menjadi 2 belahan. Dan jika tidak membelah, maka Nabi akan biarkan rambutnya terurai sehinggalah kepada cuping telinga. Syahmata uzunaih, dia akan pergi kepada cuping ni, dekat-dekat kawasan atas dia lah. Macam kita lalu rambut dekat celah telinga ni, taklah biar turun macam ni pula. Jadi Nabi akan simpan ke belakang. Okey, sebab ada orang rambut panjang dia biar ke depan macam tu. Jadi Nabi tak akan buat macam itulah. Nabi akan ikat, Nabi akan tolak dia ke belakang. Nanti kita akan jumpa tajuk spesifik pasal rambut Nabi. Nabi ikat rambut tu, ada cara ikatan Rasulullah, tu kita bincang nanti. Okey, iza huwa wafrah,
Nabi akan biar rambutnya panjang sehingga ke belakang, tak melepasi telinga. Wafrah ni rambut tu panjang kena hujung telinga, kena hujung atas ni, tapi tak biar tertutup macam ni. Kalau tuan tengok mungkin zaman-zaman lama 50-an 60-an dulu kan, kumpulan-kumpulan penyanyi kan rambut panjang-panjang, jadi biar rambut tutup. Macam apa kumpulan The Beatles apa semua tu kan, jenis rambut orang dulu kan panjang-panjang, dia biar tutup telinga. Nabi takkan biar tutup telinga. Kalau tutup telinga ni dia panggil limmah. Wafrah ni dia kena telinga tapi belah atas. Rasulullah menjadikan rambutnya sebagai wafrah, iaitu atas telinga kena dekat cuping. Azharul laun, dan warna kulit Nabi azhar. Azhar ni dia tak putih, tak coklat, tak gelap, dia putih kemerah-merahan. Syekh Nuruddin bagi tahu, kalau nak tengok kulit orang Arab yang lebih kurang putih-putih kemerah-merahan ni, iaitu belah Syria. Belah Syria. Kalau belah Iraq dia gelap sikit. Syria ni dia tak gelap, dia tak cerah sangat. Kalau Lebanon, Jordan tu putih sangat pula. Sebab tu dia lagi atas, bawah sikit Syria. Kalau bawah lagi pergi ke Mesir tu dah mula coklat. Kalau bawah lagi pergi ke Sudan dah makin gelap. Lagi bawah lagi gelap lah, makin atas makin cerah. Wasi'al jabin, dahi Nabi luas, luas dahi. Dan azajjal hawajib sawabira fi ghairi qarnin. Nabi punya kening ataupun alis mata Nabi panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Busur ni dia melengkung, dia tak bersambung. Ada orang keningnya bersambung. Nabi dia akan terpisah kat tengah-tengah ni. Bainahuma irqun yudirruhu ghadabun. Di antara ruang yang tengah-tengah yang terpisah ni, ruang kosong ni akan ada urat yang timbul ketika Nabi marah. Nabi bukan pemarah, ya. Dan jangan tuan-tuan tentang jadi orang masjid, jadi lembut, tak pemarah langsung. Tak, Nabi pun ada ketika marah yang perlu saja. Apabila Islam dihina dan sebagainya, Nabi akan zahirkan kemarahan Rasulullah, tapi bukan dengan caci maki pula. Ekspresi itu antaranya Nabi akan serius keluarnya urat timbul kat tengah-tengah ni. Aknal airnain, hidung Nabi mancung. Lahu nurun ya'luhu yahsibuhu man yata'ammaluhu asyamma kathal lihyah sahla al-khaddain dali al-fami ashnab mufallaj al-asnan daqiq al-masrubah ka'anna unuqahu jidun dumyatin fi safa'il fiddah. Hidung Nabi mancung, di hujung hidung ada cahaya yang memancar sehingga orang yang melihatnya betul-betul akan menyangka bahawa hidung Nabi lebih mancung daripada yang sebenarnya. Ada cahaya memancar ni, sama ada satu kita boleh takwil mukjizat Nabi memang boleh mengeluarkan cahaya pada bentuk tubuh, dan diceritakan dalam khususiyatul Rasul, kalau Nabi pergi ke kawasan yang gelap-gelap akan menerangi kawasan tu. Cuma satu lagi takwilnya adalah bukanlah sepanjang masa Nabi itu akan menzahirkan mukjizat, sebab mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa yang berlaku kadang-kadang ketika perlu sahaja, ya. Maksud mukjizat untuk melemahkan sesuatu yang hebat, itu maksud mukjizat. Macam Al-Quran lah, orang Arab dia pandai bersyair, pandai puisi, pandai on the spot boleh keluar macam-macam sajak-sajak. Jadi Al-Quran ni boleh melemah dan mengalahkan kehebatan yang orang Arab ada. Jadi Al-Quran. Jadi cahaya Nabi itu antara mukjizat Nabi lah. Tak ada lampu, jadi lemah, jadi gelap. Jadi Nabi akan menerangi kegelapan itu dengan cahaya yang ada sebagai mukjizat Rasulullah. Cuma takwil yang kedua adalah hidung mancung ni, di kalangan orang Arab apabila kena cahaya, tuan-tuan, dia akan nampak lebih mancung daripada yang sebenar kerana biasan cahaya tu. Jadi siapa yang tak berhati betul-betul akan nampak hidung Nabi ni lebih mancung. Daripada dua hadis ni tentang fizikal, tentang kening mata, jangan lupa terutamanya ibu-ibu, orang muslimah, wanita muslimah, bab kening, tolong hati-hati, jangan sesekali kita nak bagi kening cantik maka kita cukur. Sebab ada hadis khas yang melaknat orang yang mencukur bulu kening. Okey, dia buang bulu kening, dia cukur, kemudian dia lukis balik. Kan? Orang kata tak ada kerja, Dia buang, lepas tu dia tampal balik. Letih, macam tu, Nasib baik tak dia cukur bulu kaki, dia lukis balik bulu kaki. Jadi cukur bulu kening jangan buat. Kecuali bila boleh buat, kalau bulu keningnya terlalu pelik, tebal sangat sehingga sampai ke kelopak mata. Ada orang yang bulu keningnya tebal sangat sehingga pelik. Satu, menyebabkan keaiban pada diri sendiri.
Dia nak keluar jadi tak confident, orang tengok pun orang jadi pelik, orang nak bercakap dengan dia pun orang asyik tengok mata dia je, jadi dia pun tension benda tu kan. Jadi boleh ke? Boleh. Hajat, kerana ada keperluan tadi untuk dia nak ubah sedikit yang pelik itu, yang kening terlalu tebal sampai menutup mata, bulu dia panjang sangat, maka dia cukur yang sepatutnya dan dibiarkan. Okey. Satu lagi berkaitan dengan hidung pula. Orang yang hidungnya tak mancung, boleh ke kalau dia nak buat pembedahan supaya elok hidungnya? Jawapannya juga haram hukumnya. Selagi mana hidungnya itu boleh berfungsi dengan baik dan tidak mengaibkan dia. Kalau lubang hidungnya memang terbalik ke atas, ataupun dah sebiji macam khinzir contoh hidung dia, lahir-lahir macam tu, maka menjadi satu keaiban dan keburukan pada diri dia, menyebabkan dia jadi tak confident, orang pun kutuk dia dan sebagainya. Maka daruri, menjadi satu benda yang darurat, dia mesti ubah hidung dia. Yang tu boleh. Tapi setakat hidung tak mancung, duduk pula kat Malaysia, memang jadi semua hidung tak apa nak mancung, jadi okey. Tak ada benda yang mengaibkan pun kalau hidung tak mancung ni. Okey. Jadi tak perlu dia nak mancungkan hidung. Ada setengah negara yang saya kenal, antaranya Iran. Iran ni orangnya hidung mancung, tapi antara pembedahan plastik yang paling laku dekat Iran adalah mancungkan hidung. Tuan-tuan pergi Iran, tuan-tuan akan nampak banyak orang ada stapler, bukan stapler pun, macam selotip, kesan operation. Kita dah ingat apa benda selotip atas ni, rupanya tu baru lepas buat tu. Mancungkan hidung dah mancung dah. Tu dipanggil tahsiniyat dalam kaedah fiqh mu'asirah. Mengubah struktur tubuh ataupun wajah kerana keperluan dibenarkan, kerana keperluan hajat. Kerana daruriyat, hidung tak ada, terpotong, aksiden, maka tampal hidung baru, itu daruriyat, kena ada hidung. Kalau tak, habis sesak nafas, air senang masuk dan sebagainya. Wajib dibuat hidung, tu daruri. Tapi yang tak boleh ni tahsiniyat, hidung dah ada, dah elok, dah apa semua, dibuat bagi cantik, kerana kecantikan itu tak dibenarkan. Tahsiniyat. Sama juga gigi. Kita buat gigi bukan untuk bagi cantik. Buat gigi ni untuk kebersihan gigi dan untuk penjagaan gigi. Kita buat scaling, kita buat crowning, kita buat apa, pasang braces ke, bridging ke apa semua tu. Tujuannya bukan bagi gigi cantik. Cantik itu datang kemudian. Tujuannya nak betulkan kedudukan gigi supaya tak mudah kena keres gigi. Semua bila makan, makanan tak senang sangkut. Kalau sangkut senang berlubang, susah nak manage gigi. Jadi keperluan hajat bagi kita buat braces, susun balik gigi biar elok, yang ke depan ke belakang bagi dia elok, cantik. Kan kalau gigi ada jarak sangat, dia buat bridging, dia letak gigi baru ke apa, adalah istilah-istilah dia. Hukumnya hajat, kerana ada keperluan. Gigi dah elok, cantik dah, yang tu dia pergi proses lain. Bagi mungkin trend masa tu gigi kena tajam, maka dia tajam dengan semua gigi. Kan ada orang buat pelik-pelik tu, dia tajam dan macam setan muka dia. Telinga dia otter bagi macam tu. Ada orang putih buat telinga macam tu, hidung dia buang depan ni, bagi hidungnya nampak lubang je. Memang macam setan. Tak pernah lah tengok setan, cuma dia gambarkan setan macam tu. Dan telinganya tajam, giginya tajam, dia buat macam tu. So ini dipanggil mengubah, yang hukumnya adalah haram. Saya nak kaitkan cerita pasal ubah ni. Kalaulah kita nak ubah jadi wajah kita jadi macam Nabi, jawapannya tak boleh lah. Sebab tidak ada keperluan dan tidak ada daruri, tidak ada kewajipan untuk kita buat. Jadi kalau nak buat, nak bagi cantik, maka hukumnya haram. Janggut Nabi tebal, dan setengah pandangan sebut tebal janggut Nabi ni, kalau genggam akan keluar balance baki janggut tu dekat ujung ni. Saya kebetulan bukan keturunan Arab, jadi kalau genggam hilang teruslah. Orang kata ustaz cukur selalu, letak buah keras tumbuk, bakar buah keras, bakar tumbuk, bagi minyak sapu, cukur selalu ustaz. Saya tak berani nak buat, takut tak tumbuh lepas tu. Jadi ni pun kita bersyukurlah ada sikit ni. Okey. Tapi kalau dia jenis keturunan Arab, tak payah buat apa-apa, memang ada bulu tangan, bulu dada, bulu semua. Jadi kalau Rasulullah SAW tebal janggutnya, dia panggil kasrul lihyah. Kas ini tebal, kalau genggam tu segenggam macam tu, dan ada lebih keluar daripada hujung genggaman. Sahlal khaddain, pipi Nabi mulus, bersih dan mulus. Maknanya bukan kembang macam saya lah. Minta maaf tuan ni, kembang. Okey, ni musim kembang, nanti ada time musim dia keluar balik jawline tu, okey lah, dia akan keluar lah time tu. Jadi Nabi ni mulus, bersih dan seumpamanya. Kalau ada jambang pun kemas, dia tak berserabut, kemas jambang.
Ashnab, dhali al-fam. Dhali al-fam ni maksudnya mulut Nabi lebar. Ialah bila kepala besar, mulut tu kena besar lah, sesuai lah dengan kedudukan kepala tu. Jangan bayang kepala kecil mulut besar, itu dah jadi joker pula. Tak, ini kerana tengkorak Rasulullah itu besar, maka mulutnya pun besar. Ashnabun ni maksudnya gigi Nabi, apa ashnab ni maksudnya apa mulut lebar lah kita kata, mulut lebar. Muflajal asnan, iaitu gigi Nabi jarang. Dan zaman itu jarang gigi ni adalah satu benda yang indah, sehingga Nabi melarang orang yang menjarangkan gigi. Bila gigi tak jarang, dijarangkan. Mereka kikis gigi bagi jarang-jarang. Okey, itu adalah larangan Rasulullah. Daqiqul masrubah, Nabi ini ada bulu dada yang halus. Masrubah ni dia halus, bersih dekat kawasan dada, dan dia memanjang turun sehingga ke pusat. Itu dia panggil masrubah. Ada bulu-bulu halus dekat kawasan dada, bersih, kemas, dan ada bulu-bulu halus yang memanjang daripada dada ni turun sampailah ke pangkal pusat tu. Kemudiannya leher Nabi indah, kita panggil jinjang lah. Bentuk tubuh Nabi sederhana, badannya berisi seimbang, perut dan dadanya sama rata. Ni tuan-tuan, kita sepatutnya saya kena hati-hati bab ni. Perut dan dadanya sama rata. Kemudiannya arid as-sadri. Arid as-sadri ni maksudnya arid ni maksudnya lebar. Dada Nabi ni bidang. Kalau kita hari ni kena angkat dumbbell lah kalau nak bagi bidang, kalau nak angkat besi macam tu, nak bagi dada bidang. Jadi Nabi ni angkat besi ke? Jawapannya tak. Satunya sebab Nabi keturunan orang Arab. Keturunan orang Arab ni memang jenis tulang selangka, tulang rangka ni memang jenis besar. Keduanya Nabi memang buat, kita kenal Nabi ni buat kerja-kerja berat jugalah. Dalam perang Khandaq, kita tengok Nabi yang pecahkan batu, Nabi duduk dengan sahabat seminggu duduk gali parit. Nabi pernah menggembala pada zaman muda. Jenis orang yang biasa buat kerja berat. Tapi selepas Nabi menjadi Nabi, Nabi kurangkan kerja berat lah, sebab kerja berat buat pada orang lain. Kedua-dua bahu Nabi bidang dan tulang sendinya besar. Dakhmal karadis, sesuai dengan baka orang Arab lah, jenis tulang-tulang besar ni. Anwar al-mutajarradil mausulu ma bainal labbati wa surrati bi sya'rin. Bahagian badan Nabi tidak ditumbuhi rambut. Mana-mana yang tak ada bulu nampak bersih lah, dan mana-mana yang ada bulu akan kemas, dan ada bulu halus yang berbentuk seperti garisan yang saya cerita tadi sampai ke pusat. Kata Hindun bin Abi Halah lagi, kedua-dua putih susu Nabi bersih. Perut Nabi bersih, putih susu pun bersih. Jangan kita faham hadis ni, oh jadi bolehlah tak pakai baju Ustaz, sebab Nabi pun sahabat nampak ni Nabi tak pakai baju. Lepas tu saya basuh kereta kat luar, saya tak pakai baju. Jangan faham teks, tapi kita kena faham konteks. Hindun bin Abi Halah anak tinggi Nabi. Bila anak tinggi ni duduk dalam rumah lah dengan Nabi. Jadi Nabi ni ada ketika buka baju, Hindun bin Abi Halah nampaklah macam mana yang ada pada badan Rasulullah. Jadi Nabi ni orang yang menjaga maruah. Jadi kat luar Nabi tak akanlah buka baju. Jadi sesiapa yang rapat dengan Rasulullah akan dapat keadaan privasi itu. Contoh tuan lah pergi musafir sama-sama ngaji Fadil, contoh pergi umrah duduk sebilik, tahulah kat badannya ada apa. Contoh itu pun kalau dia buka, kalau dia tak buka-buka baju sampai balik, tuan-tuan tak dapatlah tengok apa-apa. Jadi contohnya macam tu. Jadi Hindun bin Abi Halah dia meriwayatkan hadis, bila dia nampak Nabi dalam rumah, kena faham konteks. Kemudiannya kedua-dua bahu dan dada Nabi ada bulu-bulu halus. Ini biasalah yang ada pada orang Arab lah, memang ada bulu-bulu tadi. Kemudiannya ruas tulang tangan Nabi panjang, rahbar rahah, telapak tangan dan syasnal kafain wal qadamain, tapak tangan dan tapak kaki Nabi ni tebal. Biasanya orang yang biasa kerja berat atau kerja keras, yang kuat bekerja, memang tapaknya kuat berjalan, tapak ni makin lama makin tebal. Tapak tangan kuat bekerja. Tuan-tuan tengok orang yang kerja ladang sawit ke apa, kerja-kerja berat ni, yang kerja kontrak ke, tengok tapaknya kadang tebal tapi kasar. Tapi yang ada pada Nabi SAW, dia tebal tapi dia halus. Nak katanya Nabi kuat kerja tapi Nabi jaga kebersihan. Kuat halus tapak tangan Nabi ataupun kulit Nabi ni sebab Nabi ni pakai lotion ke? Bukan. Zaman tu mana ada lotion-lotion macam kita. Jadi zaman tu apa Nabi buat? Nabi banyak menggunakan minyak zaitun.
Kita akan jumpa nanti tajuk khas tentang minyak zaitun. Ada tajuk khas nanti tentang makanan Rasulullah. Nabi suruh kita guna minyak zaitun bukan sekadar pada makanan, tapi pada rambut dan juga badan. Nabi ada lekuk dekat telapak kaki bahagian tengah tu. Masihal qadamain yanbu anhuma alma. Nabi ada lekuk dekat kawasan tapak kaki, ada ruang yang kalau maknanya air boleh lalu tengah-tengah tu. Maknanya bukan flat, bukan kaki, bukan flat fit lah. Nabi ni dia jenis mungkin apa? Low arch, high arch. Siapa pakar fisio dia tahulah benda tu dia ada orang flat, kaki dia rata je. Ada orang dia tu sikit, ada ruang kosong tengah tu. Tapi kena tengoklah ruang kosong ni kadang-kadang siapa yang tak jaga berat badan senang kena masalah tulang belakang pula lah. Jalan sikit lenguh belakang. Jadi kena pakai kasut yang ada support arch. Support arch tu. Jadi pakai kasut yang ada melengkung dekat tengah-tengah tu, tak boleh kosong flat, tak boleh. Kalau berjalan nanti dia sakit belakang. Kedua kaki Nabi halus, bersih kaki Nabi sehingga air tidak melekat di kulit kaki Nabi. Kalau kaki yang tak halus, yang tak bersih, kulit berkuping-kuping, kan, mana air itu kena sangkut lah senang ceritanya. Tapi kalau kulit yang halus, bila kena air tu dia terus pergi air tu. Apabila Nabi berjalan, iza zala kul'an yakhtu takaffiyan wa yamshi hauna. Nabi kalau berjalan, Nabi akan angkat kaki dengan bersungguh-sungguh. Nabi akan angkat, bukanlah berkawat pula, tapi Nabi akan angkat. Nak ceritanya Nabi ni cergas, bukan lenggang kangkung, bukan jalan duk seret jalan slow, seret kaki, seret selipar tu, tak. Nabi angkat kaki, bertapak. Nak ceritanya Nabi itu bersungguh ketika berjalan dan cergas. Nabi melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang dan tawaduk. Walaupun laju tapi tak menggelabah. Jalan tu laju tapi tenang. Kita nak bayang susah tuan-tuan. Tengok ulama-ulama senang. Tengok apa yang contoh oleh ulama, atau tuan-tuan mungkin pencinta habaib. Tengoklah habaib yang tertentu lah. Tengok macam mana kadang-kadang dia berjalan tu laju kadang, tapi tertib, bukanlah laju menggelabah macam cari apa-apa barang pula. Jika Nabi berjalan, pergerakannya cepat seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Ni mungkin sebenarnya cerita hari tu. Turun tempat rendah ni ada tiga perspektif. Pertama, menundukkan pandangan. Orang jalan daripada tempat tinggi turun ke bawah, dia akan banyak tunduk ke bawah. Jadi Nabi ni walaupun berjalan tanah rata, Nabi akan banyak juga dipanggil ghaddul basar, tundukkan pandangan. Itu juga disebut dalam surah An-Nur, wa qulil mu'minin yaghudduna min absarihim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman supaya menundukkan pandangan. Dan ini yang Nabi buat, banyak tunduk. Bila berjalan seolah-olah turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah, bermaksud tundukkan pandangan. Yang kedua, laju. Bila berjalan turun bukit ni laju, jarang orang boleh turun slow. Tak, dia ada tarikan graviti dan sebagainya, maka kita akan jalan tu jadi cepat. Dan ketiga, bila turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah ni, kita akan menguatkan cengkaman kaki. Kita tak akan turun kalau kita tak kuat cengkaman kaki, kita akan menggelonsor. Jadi kita akan turun step. Kita akan tahan diri kita daripada jatuh. Maka itulah yang Nabi kalau berjalan tanah rata pun Nabi akan jalan step. Nabi akan bertapak pada setiap langkah. Wa izal iltafata jami'a. Apabila Nabi dipanggil atau diseru, apabila Nabi dipanggil, iltafata ma'a, Nabi akan pusing dengan bahu-bahu sekali. Nabi tak paling kepala saja, Nabi akan paling dengan dada dan bahu sekali menghadap orang yang memanggil, yang nak berbicara dengan Rasulullah, sebagai tanda fokus dan sebagai tanda penghormatan Nabi kepada orang yang nak bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi, saya nak habiskan sikit lagi ni sebelum kita berhenti. Pandangan mata Nabi banyak terarah ke bawah dan Nabi akan menundukkan kepala menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Nak ceritanya tawaduk Rasulullah, banyak tengok bawah berbanding mendabik dada berjalan, banyak tengok atas. Apabila ada sahabat berjalan, Nabi akan berjalan di belakangnya. Apabila bertemu dengan orang lain, Nabi lah yang akan terlebih dahulu memberi salam. Bermaksud Nabi tak akan potong orang. Kalau nak berjalan ada orang ke depan, Nabi tak akan potong dia.
Ada ketika memang Nabi dekat depan, tapi kalau Nabi tengah berjalan dengan sahabat tu ada dekat depan, Nabi takkan potong. Tapi nak bagi tahu, Nabi orang terlebih dahulu memberi salam, bermaksud kalau nak potong, Nabi akan tegur dulu. Ataupun kalau jumpa berdepan, Nabi lah orang yang akan tegur dulu. Kalau jumpa belakang pun, Nabi akan tegur dulu. So kita kalau nak potong orang, kalau boleh say hi pada orang sebelah tu, dengan cara bagi salam, Assalamualaikum, kita tegur. Kalau Mak Saleh ajar, excuse me, kan? Kita nak selisih dengan orang dan seumpamanya, itu yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau tak nak tegur, jalan slow-slow belakang orang, jangan potong. Apatah lagi orang depan tu lebih senior daripada kita. Ini adab yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan, jadi itulah mungkin untuk malam ni kita baca hadis ni panjang daripada Handul bin Habilah, cerita pasal beberapa karakter Rasulullah SAW dan juga fizikal baginda Rasulullah SAW. Cukup untuk tu dulu pada malam ni. Sikit-sikit pun cukup lah. Yang penting kita boleh kenal Nabi. At least kenal Nabi melalui kitab ini. Bila kita mimpi jumpa Nabi, kita boleh bayang inilah Rasulullah yang kita belajar melalui kitab. Takut-takut kita duk bayang dalam mimpi tu, rupanya Hulk Hogan ke siapa-siapa, kita ingat tu Nabi. Jadi kita tak nak lah macam tu. Kita kenal Nabi Rasulullah betul-betul menerusi fizikalnya dan berimpian supaya kita boleh jumpa Nabi dalam mimpi kita. InsyaAllah kita lagi jumpa dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.